Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzatun Najwa. Okey, pada hari ini saya dan juga ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan kajian proposal kami bertajuk Pelumbungan Biji Timah di Negeri Selangor. Okey, untuk pengenalan kajian proposal kami, pada tahun 1873, sebuah perjanjian pelumbungan biji timah telah ditandatangani oleh Tengku Diyaudin Mizurai di wilayah Selangor dan juga tanah jajahan takluknya bersama Count Charles Frederick daripada Ngadirojo, Jawa Tengah serta James Guthrie Davidson daripada Singapura. Okey, tujuan persetujuan ini dilakukan adalah untuk bagi memenuhkan wilayah kawasan Selangor ini penuh dengan pelumbungan biji timah. Dalam persetujuan ini juga, sebuah company akan diwujudkan dengan modal sekurang-kurangnya RM10,000 bagi menjalankan kerja pelumbungan di seluruh kawasan lumbung biji timah di wilayah Selangor. Bagi menjamin kerja-kerja mencari dan mengerjakan lumbung biji timah berserta timbunan telerang, keladak dan juga lanar, persetujuan ini juga memperuntukkan lesen khas selama 10 tahun, termasuk kebenaran dan izin mendiami beberapa daerah di Selangor, Bernam dan juga Kelang. Okey, seterusnya kebenaran ini juga termasuk segala kegiatan pelumbungan dari urusan menyediakan sistem pengangkutan, menggali lumbung, memperolehi biji timah, melonggok bahan buangan, membasuh, mencuci, mengasing biji dari pasir, quartz, lumpur dan sebagainya lah dan juga urusan menghancur dan melebur biji timah. Itu sahaja untuk pengenalan kami. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Asmira binti Apul. Saya akan membentangkan bahagian objektif kajian. Yang pertama, menganalisis sejarah yang pernah berlaku di negeri Selangor. Daripada analisis ini, kita dapat mengetahui bahawa kepentingan biji timah ini bukan sahaja di negeri Selangor, tetapi dia sangat penting di negara-negara Eropah juga. Selain itu, kita juga dapat mengetahui revolusi perkembangan biji timah ini menyebabkan perindustrian di Selangor berkembang dengan pesat. Poin yang kedua, mengenal pasti cara yang digunakan untuk menghasilkan biji timah. Berdasarkan dari poin ini, kita akan mengetahui bagaimana cara yang lebih efektif untuk menghasilkan biji timah serta mengasingkan biji timah dengan lebih mudah. Poin yang ketiga, mengenal pasti campur tangan barat dalam pemerdagangan biji timah di negeri Selangor. Selain daripada British, terdapat negara-negara yang lain yang ingin ikut campur tangan di negeri Selangor untuk menguasai biji timah. Poin yang keempat dan poin yang terakhir adalah mengkaji zaman kolonial yang membatasi kuasa sultan di bawah pemerintahan sistem residen. Melalui kajian ini, ia akan menjelaskan lagi bahawa kedatangan British ke Tanah Melayu membatasi kuasa sultan pemerintahan pada tahun 1877. Justru itu, kita dapat mengetahui bahawa sultan pada zaman itu tidak mempunyai kuasa untuk memerintah atau menguasai biji timah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Aminah binti Mahathir. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang kuasa-kuasa yang terlibat dalam pelumbungan biji timah di Tanah Melayu. Pada abad ke-15, Selangor terletak di bawah pemerintahan Melaka. Selepas kejatuhan Melaka, ia menjadi rebutan antara penjajah Portugis, Johor, Aceh dan Siam. Selepas Belanda menewaskan Portugis di Melaka, mereka membawa masuk askar upahan Bugis daripada Sulawesi. Pada kurun ke-19, kemajuan ekonomi akibat pelumbungan biji timah dan penanaman pokok getah menarik ramai pedagang Cina, India, British dan lain-lain lagi. Kaum Cina membentuk kongsi gelap dan berpakat dengan pembesar-pembesar Selangor untuk merebut kekayaan ini. Dan juga pada masa itu, pekerja pelumbung biji timah adalah Cina dan India. Sebab
pelumbang biji timah tu ada dekat bandar dan orang-orang tanah Melayu duduk di perkampungan. So orang daripada China dan India datang untuk bekerja di lumbung biji timah. Kemudian suasana kucak-kacir serta berlakunya perang kelang ini membuat dan memberikan peluang kepada British untuk memaksa Sultan Selangor menerima seorang residen British di Kelang pada 1874. Taktik ini berkesan apabila British berjaya mengawal keadaan dan Selangor kembali makmur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan kelebihan biji timah di Malaysia. Perusahaan biji timah ini bermula pada abad ke-19. Ia menyebabkan permintaan biji timah oleh industri-industri di Eropah dan Amerika Syarikat meningkat. Biji timah diperlukan dengan banyak selepas terciptanya teknologi mengetin makanan oleh Peter Durow dan Nicholas Appert pada tahun 1810. Permintaan biji timah juga meningkatkan lagi akibat dari berlakunya Perang Saudara Amerika pada tahun 1860, di mana biji timah diperlukan untuk mengetin makanan-makanan tentera yang terlibat di dalam peperangan itu. Poin yang kedua ialah pelabuhan telah memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi negara. Ia bersesuaian dengan kedudukannya yang hampir dengan hak perdagangan dan perindustrian Lembah Kelang. Lokasi geografinya yang sesuai juga menjadikan pelabuhan tersebut pilihan utama persinggahan kapal ke timur dan menjadi pelabuhan terakhir di dalam persinggahan ke barat bagi laluan Eropah Timur. Pembangunan fasiliti dan perkhidmatan yang diusahakan menyaksikan kerjayaan Pelabuhan Kelang sebagai pusat muatan negara yang setanding dengan pelabuhan-pelabuhan bertaraf dunia dan terus berkembang dan menjadikan hak serantau bagi pemindahan atau pengunggahan kargo. Pertukaran kereta pula diperkenalkan pada tahun 1885 apabila seorang pembuat kereta dari China memulakan perusahaan berikutan kekayaan biji timah di negara Malaysia. Ketika itu bermulalah dengan perbuatan barangan rumah dan istiadat agama seperti teko, bekas kemenyan, tukang kereta mula mencipta produk ala Eropah untuk orang British dan ekspatriat hingga inovasi ini terus melonjakkan industri kereta negara. Yang ketiga adalah perkembangan biji timah telah menyebabkan wujudnya dewan ekonomi di tanah Melayu. Dasar British yang memberi tumpuan ekonomi di pantai barat telah menyebabkan kewujudan dewan ekonomi ini. Perdagangan berkembang pesat di pelabuhan utama di tanah Melayu dan membiarkan ekonomi dagangan dikuasai orang Eropah. British meminggirkan ekonomi tradisional di luar bandar kerana British mahu kekalkan orang Melayu sebagai petani. Perkembangan sektor perlombongan ini telah mewujudkan perbandaran, perkembangan pekan kecil ataupun kampung kepada sebuah bandar kerana ia meningkatkan kegiatan ekonominya. Bandar-bandar ini berfungsi sebagai pusat pentadbiran ekoran daripada perkembangan ekonomi. Situasi kewangan telah diperkenalkan oleh penjajah. Kesan seterusnya ialah mewujudkan jurang kemiskinan yang luas di antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Kesimpulannya daripada kelebihan ini, perkembangan perusahaan timah adalah asas pembentukan ekonomi yang berbentuk komersial di tanah Melayu pada abad ke-19 dan abad ke-20. Perkembangan kedua-dua ini bukan sahaja membantu perkembangan ekonomi, bahkan membantu meningkatkan taraf hidup penduduk tanah Melayu. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Salih. Baik, Assalamualaikum. Hai,
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazrina Sheila binti Adnan. Saya akan menerangkan mengenai kaedah yang digunakan untuk melombong biji timah. Okey, pada zaman dahulu, mereka hanya menggunakan kaedah tradisional untuk melombong biji timah dengan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah melampan dan juga kaedah mendulang. Tetapi dengan menggunakan kaedah tersebut membuatkan para pembesar menjadi kurang gemar akan kaedah tersebut. Okey, pada tahun 1880, kemudian datangnya pelombong Cina ke tanah Melayu, iaitu Yap Ah Loy, pelombong daripada Cina. Dia telah memperbaiki dan memperbaharui cara untuk melombong biji timah dengan memperkenalkan alat baru seperti lombong dedah dan juga palung. Pelombong Cina juga telah menggunakan alat pelombongan barat seperti enjin wap dan juga pam untuk mengerjakan pelombongan biji timah. Menjelang abad ke-19, pam kerikil juga telah digunakan untuk melombong biji timah. Pada awal kurun ke-20, industri pelombongan biji timah mula dikuasai oleh pelombong Eropah. Mereka telah menggunakan teknologi kapal korek yang menjadi katalis kepada pelombongan yang dijalankan secara besar-besaran. Penggunaannya membantu mempercepatkan meraih keuntungan berbanding penggunaan cara tradisional. Kapal korek juga banyak digunakan di seluruh dunia dalam aktiviti pelombongan. Okey, kapal korek mula diperkenalkan pada tahun 1912. Industri pelombongan biji timah telah berubah daripada intensi buruh kepada intensi modal. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa tanah Melayu menjadi pengeluar biji timah yang utama di dunia. Sebelum kapal korek hendak digunakan di kawasan-kawasan tapak pelombongan, kajian harus dijalankan terlebih dahulu. Biasanya kaedah yang digunakan adalah kaedah gerudi. Kaedah gerudi ni adalah untuk mendapatkan maklumat daripada segi jumlah konsentrasi biji timah tu, keluasan tempat dan juga kedalaman untuk biji timah tu. Kerja-kerja mengerudi telah dilakukan untuk mengetahui kadar biji timah dalam tanah tersebut. Selepas itu, barulah saiz dan keupayaan penggalian kapal korek dapat ditentukan. Kapal korek biasanya akan dibina mengikut keadaan biji timah yang ditemui, iaitu di mana semakin dalam biji timah ditemui di kedalaman bumi, maka semakin besarlah saiz kapal korek itu ditempa ataupun dicipta. Okey, itu sahaja kaedah yang digunakan untuk melombong biji timah. Okey, terima kasih. Untuk kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, dapat disimpulkan bahawa kajian ini dapat membantu generasi kini untuk lebih mengetahui tentang sejarah perkembangan sektor biji timah, dan juga kajian ini turut mampu menyumbang, memberi kesedaran rakyat tentang semangat patriotisme, iaitu cintakan tanah air dan lebih menghargai tanah air sendiri. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.